Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, tuan-tuan wa rahimakumullah, sambung mengajar kita setelah kita bercuti agak lama, sebulan lebih. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan menjadikan kita termasuk orang yang tafaqahuna fid din, yang mengaji agama. Apatah lagi pada zaman fitnah ini kan, badiru bil a'mali fitanan, tabadiru bil a'mali sit, segeralah kamu beramal selagi tak datang pada kamu fitan. Faqita'il lailil muslim, seperti malam yang gelap. Hadis lain, badiru bil a'mali sitta, beramallah kamu, segera beramal sebelum datangnya kepada kamu 6 perkara: syuhan muta' wa hawan muttaba' wa i'jab kulli dhi ra'in ra'yah. Dan hadis lain Nabi kata, bersegeralah kamu beramal sebelum datangnya ketika waktu manusia semua menjadi tamak, syuhan muta'. Sekarang ni banyak orang tamak kan, tamakkan harta, lalu tidak memperdulikan untuk mengaji agama. Au hawan muttaba'an, ataupun hawa nafsu yang diikuti. Au i'jab kulli dhi ra'in ra'yah, ataupun setiap orang dia rasa pendapat dia yang paling betul sekali, lalu dia tak nak mengaji dengan orang lain. Sebab tu kita kata ni zaman di mana setiap manusia merasa i'jab, merasa pandangan dia yang paling betul sekali, lalu dia pun bermulalah bercakap tentang agama ma la ya'lamun, apa yang mereka tidak ketahui. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-An'am, bila kamu mendengar ayat-ayat Allah, ataupun bila kamu mendengar orang masuk dalam ayat-ayat Allah dalam keadaan mereka tidak ada ilmu tentangnya, fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairih, maka berpaling daripada mereka dan sehinggalah mereka itu masuk dalam bab yang lain, mereka tidak bincang tentang masalah agama. Sekarang ni antara fitnah yang paling besar ialah manusia semua nak menjadi mufti segera. Dia bincang masalah boykot tu macam dia tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, atau dia bincang isu masalah ISIS tu macam dia tu pakar dalam akidah. Lalu dia pun memperlekehkan fatwa-fatwa ulama yang kibar, yang lebih besar, yang lebih alim, yang memahami Quran dan Sunnah, lalu mempelecehkan fatwa-fatwa mereka. Ini adalah ciri-ciri fitnah. Ciri-ciri fitnah, zaman fitnah adalah apabila fatwa orang alim itu diperlekehkan. Kalau kita lihat pada zaman para salafus salih dulu, fatwa Ibnu Umar diperlekehkan. Bila Ibnu Umar kata jangan lawan Hajjaj. Juga fatwa para ulama salaf ketika Al-Hasan Al-Basri juga diperlekehkan bila dia tak lawan pemerintah pada zaman tu. Dan seterusnya hinggalah pada zaman ini. Maka banyaklah manusia yang berkata di luar sana ma yahu ma la ya'lamun, apa yang mereka tidak ketahui, dan rajman bil ghaib semata-mata, iaitu hanyalah menembak ke langit, rajman bil ghaib, dalam keadaan dia tidak tahu hakikat sebenarnya. Sebab itulah ke atas kita untuk mengaji. Ke atas kita untuk mengaji, antara ciri-ciri orang selamat daripada fitnah ialah i'tazil firaq kulluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata akan tiba satu zaman di mana tak ada siapa yang kamu boleh ikut. Maka apa nak buat? I'tazil firaq kulluh atau kullah. Maka tinggalkan semua firaq. Tinggalkan semua firaq dan iltazim ala asli syajarah, dan peganglah kamu pada asal pokok, iaitu akar pokok, iaitu pokok apa? Pokok Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada siapa yang boleh selamat dalam fitnah ini melainkan orang yang mengaji. Tak ada siapa yang boleh selamat dalam fitnah yang besar ini melainkan orang yang mengaji dan membuka kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di atas petunjuk para ulama yang mengikut manhaj as-salafus salih. Sebab zaman sekarang ni banyak juga orang mengaku ulama tapi bukan di atas manhaj yang sahih. Kita sambung bacaan kitab kita dalam masalah bab yang kelima. Betul tak? Sifat-sifat para rasul. Sebelum ni kita bincang macam mana, bagaimanakah wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan kita bincang ada banyak cara, antaranya mimpi. Lepas tu Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi di sebalik tabir seperti Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diisrakan, dimi'rajkan. Lepas tu melalui para malaikat, ada yang datang terus ke dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya pada hinggalah muka surat 94. Hari ini kita masuk pula sifat Rasul, sifat para Rasul. Sifatul Rasul atau sifatul Rusul. Nombor 1, Al-Bashariyah. Nombor 1, Al-Bashariyah. Dalam buku tu tulis bahasa Melayu, kemanusiaan. Dalam bahasa Arab dia panggil Al-Bashariyah. Alif, Lam, Ba, Shin, Ra, Ya, Ta marbutah. Al-Bashariyah. Dia perkataan bashar. Bashar tu apa? Manusia. Nombor 1, sifat Rasul, dia sifat manusia. Allah yang maha mengetahui menghendaki agar para Rasul yang diutus kepada manusia berasal juga dari manusia. Qul innama ana basyarum mislukum. Allah Ta'ala kata, katakanlah wahai Muhammad, innama, sesungguhnya, hanya. Kalau kita buka buku Yasin lama tu, terjemahannya hanya, senya. Innama, hanya sahaja, aku ni hanyalah seorang, ana bashar, manusia, mislukum, macam kamu. Dia kata kami akan menjelaskan masalah ini dalam 4 poin, 4 matalib, 4 poin yang besar. Nombor 1, kemampuan manusia litahammul ar-risalah, untuk menanggung risalah. Ini mengemban wallahu alam, macam berkemban, menanggung, tahammul, menanggung, membawa risalah. Orang yang merasa hairan dan menganggap tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memilih manusia untuk menanggung risalah, berarti tidak menghargai kemampuan manusia. Sebab manusia pantas tu layak, manusia layak memegang amanah terbesar bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana langit, bumi dan gunung ganang merasa gentar untuk menanggungnya. Amanah terbesar tu apa dia? Amanah agama ni lah. Betul, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna aradna al-amanah, kami telah membentangkan, aradna, kami telah offer al-amanah. Amanah ni maksudnya apa? Buka kitab tafsir Ibn Kathir atau mana-mana kitab tafsir Al-Ma'thur, maka dia akan beritahu bahawa kita al-amanah, kepada kita bahawa amanah itu maksudnya agama. Ulama salah berbeza. Ada yang kata faraid, kefarduan. Ada yang kata halal dan haram. Ada yang kata benda yang Allah Ta'ala telah wajibkan. Ada pun perbezaan ini adalah perbezaan dari segi contoh. Tapi semua mereka, kalau kita tengok pendapat mereka, semuanya terletak di bawah satu poin, iaitu amanah itu apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan, agama. Dari segi akidah maupun fiqh maupun akhlak, ini semua al-amanah. Yang inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam, kalau kita dalam hadis Nabi, yang Allah Ta'ala telah memberikan manusia ini amanah dalam jiwa dia sendiri. Secara fitrahnya dah ada amanah dah. Lepas tu manusia secara fitrahnya tak suka rasuah. Manusia secara fitrahnya tak suka menipu. Manusia secara fitrahnya tak suka orang salah guna kuasa. Manusia secara fitrahnya tak suka orang berlaku zalim. Manusia secara fitrahnya tak boleh tengok orang yang lemah dizalimi. Itu secara fitrah. Namun fitrah, al-amanah yang fitrah itu tak cukup. Dia berhajat kepada amanah melalui Quran dan Sunnah. Betul, Allah Ta'ala dalam hadis yang sahih, kita baca hadis sahih Muslim, saya pernah baca hadis dulu. Innal amanah nazalat ala jazari qulubir rijal.
Sebenarnya amanah tu Allah Ta'ala dah masukkan dalam jiwa, di lubuk jiwa manusia. Thumma nazalatil Quran, kemudian turunlah Al-Quran. Fa'alimu minal Quran wa alimu minas sunnah. Kemudian bila turunnya Al-Quran, mereka mengaji bab amanah. Maksudnya apa? Bab halal dan haram tadi daripada Quran dan sunnah. Yang inilah dia, inna aradna al-amanah tadi. Janganlah jadi macam setengah orang kafir membacakan ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Ta'ala memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah ke atas ahlinya. Si kafir ni bacakan ayat ni di hadapan orang Islam. Sepatutnya ayat ni terkena ke atas diri dia sendiri, sebab amanah yang terbesar sekali adalah amanah at-tauhid. Dia duk baca nak suruh orang berlaku amanah. Ya betul, orang berlaku rasuah dia tak amanah. Tapi kesalahan kamu lebih besar daripada tak ambil rasuah tadi. Kamu telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kata inna aradna al-amanah ala samawati wal ard, ke atas langit dan bumi, wal jibal dan gunung. Fa abaina an yahmilnaha, maka gunung-gunung semua, bumi semua enggan untuk menanggungnya. Dalam riwayat Ibn Abbas, dia kata Allah Ta'ala offer dekat gunung, dekat langit, daripada langit yang pertama sampai langit yang ketujuh, daripada bumi lapisan pertama sampai bumi lapisan yang ketujuh, Allah Ta'ala offer. Nak tak jadi penanggung risalah ni? Mereka tak nak. Bukan mereka asian, bukan kerana mereka derhaka kepada Allah SWT, tapi mereka merasa rendah diri. Mereka rasa tak mampu nak menanggung risalah, nak menegakkan hukum Allah Ta'ala di muka bumi ni. Mereka tak mampu. Tapi yang ambil siapa? Wa ashfaqna minha, mereka khawatir. Wa hamalahal insan, tapi manusia yang nak. Allah Ta'ala offer kat Nabi Adam, Nabi Adam kata okey. Innahu kana zaluman jahula, sedangkan manusia itu dalam keadaan zaluman, zalim lagi jahil. Manusia secara asalnya zalim, jahil. Sebab itulah manusia ni biasanya dua je dia kena penyakit. Apa dia? Dua penyakit manusia banyak kali dah ulang. Syubhat dan syahwat. Penyakit syubhat itulah zalim, jahil. Penyakit syahwat, zalim. Zalim ada dua, satu zalim pada diri sendiri, satu zalim kepada orang lain. Jadi manusia ni dua penyakit dia, syahwat dan syubhat. Lepas tu kita zalum, jahul. Zaluman, jahula. Zalim, jahil. Jahil penyakit syubhat. Zalum penyakit syahwat. Zalum ubat dia mujahadah. Jahil ubat dia mengaji Quran dan sunnah. Jadi yang menganggap tidak mungkin Allah SWT memilih manusia untuk menjadi rasul hanya melihat pada bentuk luar manusia. Orang musyrikin Mekah dulu dia menolak Nabi di kalangan manusia, sebab dia kata manusia lemah, tak kuat, badan tak, sakit, makan dan minum. Mereka memandang bahawa manusia adalah jasad yang hanya makan, minum, tidur, berjalan di atas muka bumi dan memenuhi keperluannya. Lepas tu mereka mengatakan waqalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Dan mereka berkata, orang musyrikin, mengapa rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Dia ingat rasul ni dia kena macam tak pergi pasar, tak pergi ni dah baru ustaz boleh pergi pasar. Orang kata ustaz kan duduk rumah, tak boleh pergi pasar, berzikir 24 jam kan. Makan makanan, jadi ustaz keluar pergi makan. Boleh mengelak tempat-tempat yang fitnah. Nak berjalan di pasar-pasar, beli barang di pasar. Jadi dia nampak dia dekat Giant lah, kalau Tesco kan orang kata Yahudi. Giant lah. Giant ke, buat ustaz pergi Giant, bawa anak-anak dia beli makanan apa semua. Tengok, oi penuh 2 kad dia ambil makanan. Tu ustaz Masya Allah. Mereka tidak memandang pada hakikat manusia, iaitu roh yang ditiupkan dari roh ciptaan Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka mereka anggap bahawa manusia ni hanyalah fizikal. Tak, sebenarnya manusia ni kekuatannya adalah pada roh dia.
Sebab itulah jiwa yang rohnya ditempa dengan baik, maka dia akan jadi manusia yang hebat. Apa yang bezakan kita dengan Imam Bukhari? Sama dua, makan, minum, tidur, ada mata, ada hidung, ada telinga. Cara fizikal ni sama. Kita duduk sebelah Imam Bukhari ke sebelah ulama-ulama besar ni, sama aja. Kalau kita pun pakai syimah juga sebelah-sebelah dengan Syekh Salih Fauzan, agaknya sama aja, tak ada beza. Kalau kita pergi sana, Syekh-Syekh Masyaikh ni sebenarnya memang begitu tawaduk. Bila masuk dalam masjid tu, dia tak pakai pun pakaian daripada 2 km dah nampak dia Syekh, tak. Dia masuk masjid, dia akan labuhkan dia punya syimah tu, dia akan jalan seorang-seorang, dia tak perlu ramai-ramai orang belakang. Dia jalan, dia duduk sebelah. Sedar, dia kat sebelah aku. Kalau kita tengok dari jauh, kalau orang tak kenal lah, nampak macam orang pakcik tua lah ni. Orang tua mana duduk sebelah ni? Tapi apa yang bezakan antara dua orang yang bersebelahan tu? Roh dia, maksudnya jiwa dia. Jiwa yang ditempa tu, yang mengaji Quran, yang hafal hadis, yang hafal Quran, yang duduk mujahadah, yang sembahyang malam, yang bekerja untuk Islam, dia tak sama dengan orang yang sebelahnya. Padahal jiwa yang sama, fizikal yang sama. Sebab tu kita kata orang dia silap faham, dia ingat manusia kekuatan dia pada fizikal, tak pada roh dia. Sebab itulah bagaimana fizikal tu perlu diberi makan, roh tu lebih berhajat kepada makanan. Dan makanan roh adalah makanan roh, ada ilmu, Quran dan sunnah, zikir dan ibadah. Al-amalus salih wal ilmun nafi' wal amalus salih. Makanan roh ada dua, al-ilmun nafi' wal amalus salih. Itu makanan roh. Apa dia mengenal roh? Al-ilmun nafi' wal amalus salih. Itu makanan roh. Sebab itulah kita minta doa pagi-pagi, apa dia? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nampak tak tiga? Sebab satu tu ilman nafi'a, makanan roh, wa rizqan thayyiban, makanan jasad, wa amalan mutaqabbala, dan amalan soleh itu makanan untuk fizikal juga. Kalau setengah ulama dia bahagikan pula ilmu nafi', makanan untuk akal, al-fuad, akal hati. Maka rizqan thayyibah, makanan untuk fizikal. Wa amalan mutaqabbala, amalan soleh, makanan untuk roh. Ada yang sebagainya dia memisahkan akal, fuad dengan roh. Sebenarnya sama aja, dua-dua. Sebagai ulama tak memisahkan dua tu, ya? Dengan roh ini manusia mempunyai kelebihan menjadi khalifah di bumi. Khalifah maksudnya apa? Sekarang ni semua nak jadi khalifah, betul tak? Khalifah di bumi maksudnya orang yang menjalankan siasatud dunia wad din, menegakkan agama di muka bumi. Itu maksudnya khalifah. Mengimarahkan dunia dengan agama. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan persiapan untuk berhubungan dengannya, dengan Allah Taala, dengan sebab tiupan roh yang memberinya kelebihan. Tak ada jalan kita berhubung dengan Allah melainkan dengan jalan roh. Orang yang rohnya, jiwanya tak ada dengan Allah Ta'ala, maka dia terputus hubungan dengan Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala wajibkan kita salat 5 waktu sehari semalam. Tak hairanlah kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih dari jenis ini orang yang siap untuk menerima. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewahyukan padanya apa yang bisa, yang boleh menjadi petunjuk bagi saudara-saudaranya ke jalan ketika mereka kehilangan jejak, dan memberi pertolongan ketika setiap mereka memerlukannya. Lalu para rasul dipersiapkan khusus untuk menanggung kenabian dan kerasulan dan melakukan hal yang istimewa. Wastana'tuka li nafsi, dan aku telah memilihmu untuk diriku. Nampak? Istana'a maksudnya Allah Ta'ala telah pilih. Lepas tu Allah Ta'ala lah ayat, Allah Ta'ala kata wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Ta'ala yang cipta satu perkara dan dia yang pilih. Kita tak ada khiyarah, kita tak ada pilihan. Allah Ta'ala telah memilih Rasul, itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia ada benda kualiti yang special pada mereka. Jadi perhatikan hal ini pada diri Nabi Muhammad SAW, bagaimana Allah memeliharanya dan menganugerahkan padanya petunjuknya walaupun beliau yatim dan fakir. Dalil bahawa bukan fizikal itu yang menentukan manusia itu hebat atau tidak. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu dulu yatim, lalu Allah Ta'ala melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kamu dulu seorang yang bingung? Bingung tu maksudnya apa? Iaitu dia
Tak pasti apa yang telah jadi ni, mana satu kebenaran. Bukan maksudnya dia sesat, dia bingung, dia tak pasti mana satu kebenaran. Wa wajadaka ailan fa aghna, dan jadikan kamu itu kekurangan, miskin, lalu Allah Ta'ala berikan kamu kecukupan. Ini dalam tafsir surah Ad-Duha, kita boleh rujuk sedikit, iaitu dalil bahawa Nabi dulu yatim, miskin dan keseorangan, dan tak ada petunjuk. Lalu Allah Ta'ala memberi dia petunjuk, memberi dia perlindungan. Dalil bahawa kehebatan manusia itu bukan terletak pada fizikal dia. Betapa ramai anak yang dibesarkan dalam keadaan penuh segala kesenangan, dia jadi orang yang biasa. Dan betapa ramai orang yang dibesarkan dalam penuh kekurangan, dia menjadi orang yang hebat. Dalil bahawa yang menjadikan seorang itu orang yang luar biasa ataupun biasa bukanlah apa yang ada kat keliling dia ni, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini selalunya kita silap faham. Kita ingatkan, ya betul, dengan bantuannya ada benda alat-alat luar ni, dia bantu juga kehebatan anak tersebut. Tapi tak, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sembahyang malamnya ayahnya, itu yang jadikan anak dia hebat. Kalau kita pernah baca dalam surah Al-Kahf tu kan, fa'ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan. Jadi surah Al-Kahf berkenaan dengan anak yatim yang ada harta dalam bawah rumah dia. Allah Ta'ala sebab apa? Wa kana abūhumā ṣāliḥan, barakah sebab bapaknya salih, anak dia ada harta. Bukan sebab semata-mata kerana bapak dia meninggalkan harta yang banyak. Datuk Umar Abdul Aziz ada 10 orang anak, dia tinggalkan anak dia tak ada satu sen pun tak ada. Dan sebelum dia meninggal, dia kembalikan semua harta-harta yang dipinjam daripada Baitul Mal. Sedangkan harta itu dia punya sebenarnya, ikut sebenarnya. Lalu sebelum dia meninggal, dia panggil semua anak-anak dia, kata, wahai anak-anakku sekalian, aku ada harta, tapi semua harta tu sebelum aku meninggal ni aku dah bagi balik dekat Baitul Mal. Dan dia beritahu siap-siap ke anak dia bahawa sesungguhnya yang akan menjadikan kamu ni orang yang hebat adalah ilmu dan amal saleh. Lalu dia meninggal, dan alhamdulillah ke-10 anak-anak Umar Abdul Aziz semua tak jadi alim ulama, jadi umara, jadi pemerintah. Pada masa yang sama, ada seorang gubernur yang dia meninggalkan anaknya segala-segala harta-harta yang hebat, sedangkan dia tidak mendidik anak dengan ilmu yang manfaat dan mendidik anak dengan amal yang saleh. Lalu mereka, lepas ayah dia meninggal, harta yang digunakan yatakaffafuna 'alan nas, mereka meminta-minta manusia bernampak di tepian-tepian jalan. Sebab tu kita kata yang sebenarnya bukannya ada setengah orang, dia kenapa kita kata makcik ni sampai sekarang kamu kerja siang dan malam ni, dia gelar kita kesian ke anak-anak, nanti macam mana anak-anak kita. Rupanya apa, dia dah sediakan seorang satu anak dia kondo dengan akaun beratus ribu dalam akaun. Tak cukup lagi ke makcik, kita kata. Kalau makcik bagi anak 30,000, tinggalkan pun dah cukup lah. Kalau anak tu seorang yang berilmu, manfaat, 30,000 tu dia boleh jadi orang yang berjaya. Dia masuk universiti, dia bayar bil universiti 30,000, lepas tu dia akan jadi orang yang alim bermanfaat kepada orang ramai. So bila dia nak kerja? Bila ustaz zaman sekarang ni, lah ustaz 30,000 boleh masuk universiti, zaman nanti lagi 20 tahun macam mana? Lalu dia pun bekerja lah sampai dia tua. Lalu dia mati dalam keadaan siang dan malam bekerja dan tidak beramal soleh, tak tahu mengaji, tak tahu apa hukum hakam, tak tahu apa itu akidah yang sahih. Kerana takutkan zuriat dia. Betul Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, takutlah kamu jika kamu meninggalkan dzurriyyatan dhi'afan. Takutlah kamu kalau kamu meninggalkan zuriat yang lemah. Tapi yang lemah di situ maksud dia bukan sekadar harta. Maksud dia lemah itu adalah yang jahil, yang tak ada ilmu. Seterusnya dia telah mensucikan dan membersihkannya. Dia tu Allah Ta'ala telah mensucikan dan membersihkannya, menghilangkan darinya gangguan syaitan, mengeluarkan darinya tempat syaitan sejak masa kecil. Apa yang dikeluarkan tempat syaitan tu? Hati tu kan. Anas bin Malik bercerita Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Jibril ketika beliau masih kecil dan sedang bermain dengan teman-teman beliau. Jibril mengambil dan membaringkannya, membelah hatinya, lalu mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan segumpal daging darinya. Ia berkata, ini bagi bagian syaitan daripadamu. Ya, sebab syaitan ma'ruf dia berjalan dalam darah. Lalu Jibril mencucinya dalam bejana dari emas dengan air Zam-Zam. Jangan pula buat kias bahawa boleh pakai bejana emas.
Pertama, jangan kiaskan boleh pakai, boleh kita pun keluarkan ada buat operation basuh dengan bekas emas dan air zam-zam, takkan bersih punya. Macam makcik yang nak cuci darah tu, lepas dia makan babi tu. Bukan babi pun, DNA babi tu melekat dari mana tak tahu. Dia nak cuci darah, tak, kita bersuci macam mana pun tak boleh bersih juga. Penyucian jiwa adalah dengan Quranan, sunnah, dengan amal saleh. Dan kedua, jangan pula kita kiaskan, nampak ni, nampak Jibril pakai bekas emas boleh. Wah, ini ada syaitan-syaitan yang manusia Dajjal ni, dia suka buat kias macam ni. Dia macam kias juga, kias muzik tu. Bila Nabi SAW puji, siapa Ibn Mas'ud ni? Yang suara sedap tu siapa? Kamu telah diberi suruling daripada suruling Ubay bin Ka'ab. Abu Sa'id Al-Asy'ari, Abu Sa'id Al-Asy'ari, kamu diberi seruling daripada seruling Nabi Daud. Nampak Nabi kata, nampak Nabi puji seruling, maksudnya seruling boleh pakai lah. Syaitan, ini syaitan. Seruling, Yumi tak tahu seruling, flute Yumi. Kesian mak dia kena terjemah sebelah. Ni main tu. Yang ular tu, nak naik tu, seruling. Barakallahu fikum. Jadi kat itu seruling dia kata, nampak? Nabi puji seruling, Nabi takkan kiaskan dengan benda yang haram. Kalau contoh kita boleh kiaskan juga, bila pakai bekas emas. Boleh tak kita wudu dengan bekas emas? Tak boleh. Bukanlah kitab fiqh mana, buka kitab fiqh Syafi'i ada bekas, babul aniyah, bab bekas. La ta'kulu min aniyatiz dhahab wal fiddah wala tashabu min aniyatiz dhahab wal fiddah wala ta'kulu min sihafihima fa innaha lakum fid dunya lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kamu minum daripada bekas emas dan perak, dan jangan pula kamu makan daripada bekasnya. Sesungguhnya ia adalah bagi mereka di dunia ini, iaitu mereka itu orang musyrikin, dan bagi kamu di akhirat kelak. Hadis itu jelas. Itu juga dengan alat muzik. Alat muzik jelas pengharamannya. Allah Ta'ala telah tulis dan sebut dalam Al-Quran. Dan hadis Nabi SAW, sayakunu fi ummati al-khasfu wal-qazfu wal-maskhu mata yakunu dhalika ya Rasulullah ya dhaharat qainat wa syarabatil khumur sautani mal'unan, dua suara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. An-niyahah, meratapi ketika kematian, dan muzik al-mizmar indal farah, bikiran alat muzik ketika kegembiraan. Ini adalah pengharaman yang jelas. Tapi dia kata, nampak? Boleh kiaskan dengan masalah ni. Betul dengan turunnya wahyu dalam bentuk bunyi apa? Loceng. Ma'ruf, loceng tak boleh duduk dalam rumah kita, hadis Nabi SAW. Tapi ada orang kata ada syaitan ni, Dajjal ni duk sebar, kononnya belajar hadis lah, kononnya ada sanad sana sini ni, kata tu wahyu turun dalam bentuk loceng, maknanya boleh lah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini kita kata manusia ni, kita kata banyak Dajjal. Banyak Dajjal keliling kita ni, hati-hati. Dajjalun kadzabun. Jadi setelah itu apa jadi? Nabi cucilah, Malaikat Jibril cuci. Setelah itu dia menutupnya dan mengembalikan ke tempatnya semula. Anak-anak berlari kepada ibu susu Halimatus Sa'diyah. Mereka berkata Muhammad dibunuh. Sebab itulah akhirnya Halimatus Sa'diyah pulangkan balik. Sedangkan masa tu Nabi Muhammad SAW membesar dengan baik. Ladang apa semua, susu banyak, kambing jadi gemuk, unta jadi gemuk, apa semua jadi baik, bagus semua. Barakah Nabi SAW, barakah pada jasad Nabi SAW. Tapi disebabkan dia takut nyawanya, maka dipulangkan balik kepada ibunya Khadijah. Anas berkata, aku melihat bekas jahitan di dadanya, ada bekas jahit. Dia macam IJN tu, kena macam dekat Jibril lah, IJN Institute Jantung negara, dia belah jantung, nyuci kan. Hal mirip terjadi ketika Jibril datang menyiapkannya untuk perjalanan agung, bawa naik ke langit. Ketika Mi'raj juga, Nabi sekali lagi disucikan jiwanya. Dalil bahawa kita kata manusia ni bukanlah satu makhluk yang lemah sebenarnya. Dia lemah dari segi fizikal, tapi apa yang manusia mampu buat tu sangat besar, kerana rohnya ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau kita tengok orang yang badannya kecil saja, tubuhnya kecil, namun apa yang dia buat pada masyarakat tu sangat besar. Berapa ramai dia telah Islamkan, berapa banyak dia telah buka ma'atafir, berapa ribu orang dia mengaji dengan dia. Macam kita bincang dulu, kita ada belajar dalam hadis, seperti perawi hadis yang memang badannya cacat, kecil, ada yang deform badannya,
perawi hadis macam Gundar dan lain-lain tu semua perawi hadis yang lemah. Badan dia, tapi yang keluar daripada tangan mereka adalah ribuan ulama-ulama hadis yang hebat. Jadi kita kata barakallahu fikum, kita tanam anak kita untuk jadi anak orang yang hebat, bukan jadi anak orang yang biasa. Jadi nak hebat macam mana? Kita tanya anak kita, nak jadi hebat macam mana? Kena hafal Quran. Nak hebat macam mana? Nak kena buat something yang orang lain tak buat, baru anak kita jadi hebat. Kalau anak kita macam orang lain juga, orang lain main iPad, anak kita main iPad, jadi biasa lah. Betul tak? Jadi kita kena buat something special untuk anak kita yang tak sama dengan orang lain. Tapi dia perlukan effort daripada mak ayah. Kalau mak ayah dia sama je, mak ayah dalam rumah tu, malah anak bising lah, ambil iPad kau main. Sama lah kita orang lain. Tak. Kita kena berhajat kepada mujahadah. Barulah kita kata manusia itu layak untuk menanggung wahyu. Sebab itulah wahyu itu qaulan thaqilan. Biasa kita dengar kan, inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Allah Ta'ala bagi kamu kata yang berat. Tapi untuk menanggung kata yang berat tu, dia kena qumil laila illa qalila, kena bangun malam dulu. Dan bahawa roh yang hebat itu untuk menanggung, nak jadi orang pendakwah yang hebat, nak jadi orang hafal Quran, nak jadi orang hafal hadis, nak jadi orang yang menyebarkan sunnah Nabi SAW, dia berhajat kepada orang yang rohnya ditempa baik dan disucikan dengan baik. Jadi kat sini Nabi SAW disucikan dengan bantuan Allah Ta'ala. Maka kita dengan bantuan Allah Ta'ala juga, kita minta Allah Ta'ala sucikan jiwa kita dengan penyucian jiwa yang Allah Ta'ala dah berikan kepada kita teknik dia. Kita berhajat kepada nak operation. Janganlah kita minta pula malam tu kadang, ya Allah operate lah jantung aku, ya Allah operate lah jantung aku, supaya dibersihkan. Tak, Allah Ta'ala telah bagi dah cara untuk membersihkannya, seperti yang telah tercatat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Okey, soalan kedua, mengapa para rasul bukan malaikat? Sebab nanti kita tengok dalam Al-Quran, manusia sentiasa kata, kenapa tak turunkan malaikat sebagai rasul? Banyak penentangan oleh musuh para rasul kerana diutusnya rasul dari manusia. Ini menghalangi manusia untuk beriman. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'athallahu basharan rasula. Dan tidak ada satu pun yang menghalang manusia untuk beriman, tak kena datang petunjuk kepadanya kecuali perkataan mereka. Dia kata, adakah Allah Ta'ala mengutus manusia sebagai rasul? Mereka menganggap mengikuti Rasulullah pada apa yang mereka bawa, baik akidah maupun syariat, sebagai sesuatu yang jelek. Dia kata tak boleh orang biasa. Apatah lagi macam Nabi Muhammad SAW, orang yang biasa, miskin, anak yatim. Sama juga macam kisah Talut dan Jalut. Dia kata kami lebih layak, kami lebih diberi harta dan kekuatan. Tapi Allah Ta'ala kata dia telah beri bastatan fil ilmi wal jism. Allah Ta'ala pilih siapa yang dia kehendaki, yang Allah Ta'ala bagi dia kekuatan. Okay? Mereka menganggap mengikuti Rasulullah pada apa yang mereka bawa, baik akidah maupun syariat, sebagai yang jelek. Sebab mereka adalah manusia, mereka menganggap hal itu sebagai kerugian yang nyata. Sebab apa? Dia kiaskan Nabi SAW macam dia juga. Manusia yang tolak nak manusia jadi rasul ni, sebab dia ingat manusia yang dilantik jadi rasul tu macam dia juga, perangai teruk macam dia juga. Ada dengki, ada minum arak, ada ni semua perangai teruk. Jadi kata memang tak layak untuk jadi rasul lah. Inilah juga yang terjadi pada zaman sekarang. Bila kita kata ikut Nabi Muhammad SAW, ikut Nabi Muhammad, kita kata ya Muhammad manusia juga, manusia biasa tu, kita ikut yang hebat-hebat ni. Dia kata manusia Muhammad bukanlah melainkan seorang orang Arab. Sampai anti hadis kata kalau bukan Muhammad yang jadi Nabi, orang lain boleh gantilah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada yang lebih kufur daripada kata-kata macam ni. Dia kata kalau bukan Muhammad, orang lain ganti pun sama juga, dia akan buat benda yang sama juga. Itu apa maknanya ayat Allah Ta'ala kata innallaha astafa min bani min waladi Ismail al-Kinana. Allah Ta'ala telah pilih antara anak Ismail tu Kinana, dari Kinana Quraisy, dari Kinana Quraisy jadi Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib Allah Ta'ala telah pilih aku. Itu Nabi SAW digelar sebagai Al-Mustafa. Sebab apa disamakan manusia yang dipilih oleh Rasul tu macam dia juga. Sebab tu dia rasa benda tu lekeh. Dia tak tahu apa yang ada pada. Ini juga terjadi pada sikap sebahagian kita. Kita kata dia tak boleh beza ulama' dengan orang biasa yang pendapat.
Dia ingat pendapat para ulama masyaikh kibar tu macam pendapat kawan-kawan dia je dalam Facebook tu. Dia pelekehkan, inilah pendapat ulama Amerika lah. Ulama apa? Ulama Syekh Google. Dia pelekehkan fatwa-fatwa ulama kibar. Dia kata ulama-ulama kata ini hadis ni dhaif, palsu. Dia pelekehkan fatwa-fatwa ulama yang kata hadis itu palsu. Dia boleh kata hadis itu hasan pula. Ini musibah yang berlaku zaman sekarang sebab disamakan pendapat fatwa ulama tu dengan pendapat orang biasa. Sama ke? Sama ke tak sama? Qul hal yastawi al-a'ma wal basir wa hal tastawi adh-dhulumati wan nur? Adakah sama orang yang buta dan orang nampak? Tak sama. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun? Adakah sama orang mengetahui dengan orang tak mengetahui? Hal yastawi al-a'ma wal basir? Sama ke yang buta dengan yang nampak? Tak sama. Sama ke orang yang hafal ratusan ribu hadis dengan orang yang hafal 2-3 hadis? Sama ke orang yang khatam semua kitab-kitab fiqh dan sama dengan orang yang baru nak mengaji Ensiklopedia Sunnah? Tak sama. Lepas tu kita jangan jur'ah, jangan ada keberanian yang terlebih sangat, confidence yang terlalu tinggi, sampai fatwa para ulama dipelekehkan dengan cara yang sangat buruk, seolah dia tu lebih alim daripada ulama. Seolah-olah ulama tu dia tak reti isu masyarakat, dia lebih faham isu orang Palestin daripada para ulama tu. Dia lebih ada sifat penyayang daripada ulama tadi yang dah berjuang seluruh jiwa untuk Quran dan Sunnah. Dia lebih faham Quran dan Sunnah, lebih faham isu Palestin. Dia baru belajar melalui Facebook, dia baru tengok orang forward itu je dia. Itu pun dia dah rasa hebat dia kalangan ulama. Dia kata sama juga macam perangai macam ni. Sebab dia anggap Rasul tu macam dia juga. Lepas tu dia pelekeh kan. Betul juga kita dianggap fatwa ulama kibar tu macam pendapat dia dekat kedai kopi tu. Tu dia pelekehkan fatwa, akhirnya tolak. Sama macam perangai ni. Faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uh inna idzal lafi dhalalin mubin. Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti saja seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar dalam keadaan sesat dan gila. Dia anggap benda tu sesat dan gila. Musuh-musuh para rasul mengusulkan agar rasul yang diutus kepada mereka berasal dari jenis malaikat. Dia nak malaikat yang dapat mereka lihat dan saksikan. Dah lah nak malaikat, nak lihat saksi pula tu. Satu malaikat tu satu benda yang susah lah. Yang kedua dia nak saksikan malaikat. Nabi Muhammad SAW nampak malaikat berapa kali? 2 kali. Bila Nabi tengok, apa jadi kat Nabi Muhammad SAW? Menggigil, gerun. Kalau tiap-tiap hari malaikat lalu kat kita lah, tak tahu, Wallahualam. Nabi Muhammad SAW yang jiwa iman yang paling mantap tu, nampak malaikat jadi gerun. Agaknya macam kita ni apa, nampak anjing mula takut. Ini pula nampak malaikat yang syadidul quwa, dhu mirratin fastawa. Allah Ta'ala kata dalam Quran, syadidul quwa, bukan segala kuat. Syadid al-quwa, dhu mirratin, mempunyai kekuatan yang sangat melampau. Fastawa, hebat sekali kedudukannya, yang boleh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala direct. Tak ada Nabi yang boleh jumpa Allah Ta'ala direct, boleh bercakap dengan Allah Ta'ala direct. Malaikat Jibril boleh. Kemudian dia nak malaikat tu jumpa kita tiap-tiap hari mengajar macam ni. Lepas tu kita kata ini permintaan yang gila. Kita kata permintaan yang gila sebenarnya. Lepas tu kita kata waqala alladhina la yarjuna liqa'ana. Sebenarnya permintaan tu permintaan memperlekehkan saja. Okey. Waqala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana. Mengapa tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Apa jadi? Allah Ta'ala falamma tajalla limiqatina kharra Musa sa'iqa. Kalau Allah Ta'ala keluarkan sikit kekuatannya, maka Musa tu pingsan. Musa pingsan, kalau kita mati terus agaknya. Macam nak dengar ayat-ayat Allah Ta'ala? Itu juga dengan Nabi Musa kan. Fa'akhazathumus sa'iqatu, terkena sa'iqah, terkena petir tu pingsan. Berapa lama pingsan? Sehingga Allah Ta'ala bangkit yang lepas tu, barulah bagi al-manna wa salwa. Nak pujuk balik dah pingsan lama, bagi tenaga dah tak ada, bagi manna wa salwa. Ini
Ini barakallahu fikum. Jadi kita kata perangai macam ni lah. Kalau kita tu kita tengok orang musyrikin kata kenapa Tuhan Islam tak boleh nampak. Ini jawapannya yang jelas. Bumi terlampau kecil untuk menzahirkan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tanya dia, boleh tak masukkan matahari dalam dunia? Soalan kita kata, okey, tak saya minta Tuhan keluar kat bumi ni lah. You cuba masukkan matahari dalam bumi. Boleh tak? Tak boleh punya, terbakar bumi. Kalaulah matahari yang Kalau daripada jauh dalam internet kita tengok tu kan, alah macam titik lampu je, masuk dalam muka bumi akan terbakar. Apatah lagi kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala kata apa? Lau kashafat la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruh. Dah hadis sahih Muslim. Allah Taala ni ada hijabuhun nur, hijabnya cahaya. Lau kashafat, kalau terbuka lah hijab tu, la ahraqat, Allah Taala kehebatan cahaya Allah Taala tu, la ahraqat, akan membakar subuhat wajhi, kelebihan wajahnya akan membakar mantaha ilaihi basaruh, sejauh mana pandangan Allah Taala tu semua akan terbakar. Nak Allah Taala zahir kat kita? Tak nak, tak payahlah. Allah kita tengok kat akhirat cukup. Tak perlu minta benda ni. Satu kita hadis Nabi SAW jelas masalah ni. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakunu ma'ahu nadhira. Apa Rasul ni makan, minum, berjalan di pasar-pasar, tempat kedai mamak apa semua. Contohnya lah. Maka tidak diturunkan kepada seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia. Kononnya bila Nabi berdakwah, sebelah tu ada malaikat di sebelah ni tu. Boleh Allah Ta'ala bagi, boleh. Betul Allah Ta'ala kata, wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih. Kalau Allah, mereka kata, kalau kenapa tak diturunkan satu tanda besar, kehebatan yang besar bersama dengan Nabi ni? Qul innallaha qadirun, katakanlah wahai Muhammad, innallaha qadirun, Allah Ta'ala berkuasa ala an yunzila ayatan min rabbih. Allah Ta'ala boleh tunjukkan tanda yang lebih besar. Walakin aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tak mengetahui. Kata ulama tafsir dalam surah Al-An'am ni, kenapa Allah Ta'ala hujung ayat tu dia kata apa? Tetapi kebanyakan manusia tak mengetahui. Ayat tu kata Allah Ta'ala, kenapa orang musyrikin kata kenapa tak diturunkan satu tanda besar, malaikat bersama dengan Nabi ketika dakwah ke? Allah Ta'ala kata wahai Muhammad, bagi tahu mereka Allah Ta'ala mampu nak bagi tanda yang lebih besar pada yang sekarang ni. Tetapi walakin aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tak mengetahui. Kenapa dia tutup ayat tu tapi manusia tak mengetahui? Kenapa? Sebab kata ulama tafsir, sebab kalaulah Allah Ta'ala tunjukkan tanda-tanda kebesaran tu kepada manusia, kalau mereka tak ikut juga, Allah Ta'ala akan azab mereka. La mu'adzibuhu ahadan minal alamin, azab yang tak seperti orang lain kena. Pedih sangat. Sama macam permintaan kaum Nabi Musa kan, laula nuzila alaihi laula unzila alaina ma'idatan minas sama' fatakunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Kan dia kata kalau Allah Ta'ala akhir surah Maidah tu kan, dia kata wahai Isa, boleh tak minta Tuhan kamu turunkan ma'idatan minas sama'. Kata Nabi Isa alaihi, minta ampun bagi Allah Ta'ala, jangan kamu minta benda sini. Dia kata kami tak minta melainkan untuk tatma'inna qulubana wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna minal muqinin, supaya kami termasuk orang yang yakin, supaya kami nampak keyakinan kamu, keimanan apa yang kamu ajak ni betul. Lepas Nabi Musa pun minta, ya Allah, ya Tuhan, ku turunkanlah anzil alaina ma'idatan minas sama' takulana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Turunkanlah tanda makanan daripada langit tu supaya jadi aidan li awwalina wa akhirina, jadi kata aid, jadikan hari perayaan untuk kita. Apa jadi? Ayat Allah Ta'ala sambung lepas tu, ya aku akan turunkan, tapi sekiranya lepas aku turunkan, siapa yang tak beriman aku akan azab mereka tak seperti azab orang sebelum kamu kena. Maksudnya lagi banyak tanda-tanda yang hebat, kalau lagi tak beriman, lagi teruk azabnya. Tak apa, cukuplah kita dengan Quran dan Sunnah ni. Yang Quran dan Sunnah ni pun banyak kita ikut dah, dan banyak kita dah kena azab dah sebab dosa-dosa kita. Nak tambah lagi. Sebab tu Allah Ta'ala akhir dia kata walakinna aktsarahum la ya'lamun, kebanyakan manusia tak mengetahui perkara ini. Okey? Faham? Ketika kita memerhatikan nas Al-Quran, kita bisa membantah syubhat tersebut dari beberapa segi. Iaitu macam ni kita nak jawab golongan yang kata kenapa Allah Ta'ala tak turunkan malaikat.
Pertama, Allah memilih mereka dari jenis manusia, bukan dari jenis malaikat, kerana lebih besar ujiannya. Hadis kursi yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, sesungguhnya aku mengutusmu untuk mengujimu dan menguji denganmu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dengan manusia ujiannya lebih mencabar. Kalau malaikat datang, berimanlah kamu, nampak tu malaikat besar, bawah ni part ni tutup. Semalam ni juga nampak malaikat dengan sayapnya besar, dengan muka garang, kata tutup, berimanlah dengan Allah Ta'ala. Pop, habislah. Mana datang ujiannya? Mana datang ujiannya? Allah Ta'ala sedangkan Allah Ta'ala ciptakan manusia untuk uji. Tengok ada manusia ni, ujian dia tengok, dia ni manusia biasa je. Nampak? Jadi tak ada, kalau macam tu serupa kalau Allah Ta'ala duduk hantar malaikat Jibril, sayapnya timur dan barat, keluar CNN, aku malaikat Jibril, satu dunia beriman. Betul tak? Tak ada siapa buat jahat lagi dah. Bayangkan matahari terbit daripada barat, keluarnya Nabi Isa saja. Hadis Sahih Muslim, bila keluarnya Nabi Isa sahaja dalam hadis Sahih Muslim, manusia dah tidak berhajat lagi daripada kenderaan, tak berhajat kepada makanan, tak berhajat kepada harta. Harta tak layan masa tu. Kaifa bikum idza nazala fikum ibnu Maryam hakaman adla yaqtul hinzir wa yad'ul jizyah. Jizyah tu dah tak ada orang nak pakai jizyah dah. Wa yatrukuna pada meninggalkan al-qilas. Al-qilas, dan meninggalkan al-qilas. Apa itu al-qilas? Untuk kenderaan-kenderaan hebat tu mereka dah tak naik dah. Sebab semua dah konsentrik nak akhirat. Sebab apa? Nabi Isa dah keluar. Baru keluar Nabi Isa, keluar malaikat. Dalil bahawa kalau Allah keluar malaikat, maka tak ada hujan dekat muka bumi Allah Ta'ala ni. Satu. Yang kedua, ini adalah penghargaan bagi yang telah mempunyai kebaikan. Kerana ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih sebagian hamba yang menjadi Rasul, maka itu merupakan penghormatan dan penghargaan baginya. Maksudnya apa? Ini penghargaan kepada sebagian manusia yang Allah Ta'ala telah pilih. Kalau malaikat, maka tak adalah manusia yang terpilih di kalangan hamba-hambanya. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam tu, ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dhurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, iaitu para nabi dari keturunan Adam, daripada orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, yang naik kapal Nabi Nuh, dan daripada keturunan Nabi Ibrahim dan Israil. Israil ni siapa? Aku betul Syekh Saleh Fauzan kata tak boleh doa ke atas Israel, orang yang bengap, dia tak faham fatwa ni. Dia kata tengok ni ulama Saudi tak kasih kita berdoa kehancuran Israel. Dia tak kasih doa, bukan tak kasih doa kehancuran Israel, dia bukan tak kasih doa kehancuran Zionis. Dia kata jangan doa Israel, sebab Israel nama Nabi Yaqub. Inilah yang bengap, tak kerti bahasa. Tu dia sebarkan dalam Facebook lah. Tu ada pula yang komen bawah tu, tarap menteri lah tu komen bawah tu. Bengap betul tarap menteri. Patutlah bengap semua orang, menteri pun bengap. Bekas menteri lah, bukan menteri sekarang. Dia boleh keluarkan kata-kata macam tu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan daripada orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih, amin hadaina wajtabaina. Dalil bahawa nabi-nabi ini adalah penghargaan kepada keturunan-keturunan nabi yang telah berjuang untuk Islam. Okey. Yang ketiga, manusia lebih mampu memimpin dan mengarahkan. Sebab apa? Kalau ada manusia yang faham jiwa manusia. Sebab itulah Nabi makan, Nabi pergi pasar. Bila Nabi pergi pasar, apa kelebihan dekat kita? Apa faedahnya Nabi pergi pasar? Dari Nabi ajar cara pergi pasar macam mana, adab kita pergi pasar. Kenapa ada Nabi kahwin? Kenapa Nabi buang air besar? Kenapa Nabi... Sekejap rumah call, takut emergency. Assalamualaikum. Ya, kelas. Okey, emergency. Okey.
Itu Allah Ta'ala bagi kelebihan pada di kalangan Rasul, betul, rahmat atas manusia. Itu kelebihan. Allah Ta'ala kata walaqad manallahu 'alal mu'minin. Allah Ta'ala satu pemberian kepada orang beriman bila Allah Ta'ala menghantar Rasul di kalangan manusia. Bila Nabi buang air besar, Nabi ajar kita cara buang air besar. Dia Nabi pergi pasar, Nabi tunjukkan cara pergi pasar yang terbaik. Macam Ibn Qayyim sebut dalam Zadul Ma'ad tu kan, kita ngaji. Bila dia pakai baju, dia tunjukkan cara pakai baju yang terbaik. Bila dia makan, dia tunjukkan cara makan yang terbaik. Bila dia bersama dengan kawan-kawannya, cara bersama dengan cara yang terbaik. Kalau malaikat duduk sini, ada tak orang boleh jadi macam manusia biasa? Tak boleh punya, tegak je nanti. Betul tak? Kalau orang yang tak boleh bercampur. Kata kalau kita, ustaz kita, bila ustaz datang sekolah tu kan, warden datang semua jadi macam bertakwa je tak. Ya, merasa mal. Baik je, Masya Allah, senyap je, macam malaikat lalu, orang Melayu kata kan. Warden datang senyap, lalu ketak dia ketuk dia rotan kat tepi dinding, pak senyap semua. Habis semua hilang. Itu bau warden. Kalau malaikat agak-agak, jadi macam mana dia nak rasa rapat dengan manusia, rasa rapat nak belajar macam ni, sikap dia ketika dia sedih, sikap dia ketika dia marah, sikap ketika dia redha, sikap ketika dia tak redha, sikap ketika dia dalam keadaan tekanan perasaan. Kalau daripada malaikat tekanan perasaan, malaikat tak tekanan perasaan. Sebab malaikat kalau tekanan perasaan, dia terbalikkannya, dia korek dengan ujung sayap dia je, tuk macam tu ya, terbalik dah kampung tu. Okay, mereka lah yang pantas menjadi contoh dan teladan, yang layak, pantas tu layak. Dalam hal ni Syed Qutb, Syekh Dr. Samad Ashqar ni suka quote Syekh Qutb. Ma'ruf Syekh Qutb bukan ulama. Dia adalah udaba, adib. Dia adalah ahli sastrawan Arab yang kata uslubnya qawi, cara uslub dia, cara dia bentang satu tu kuat. Jadi dia banyak quote. Bukanlah maksudnya Dr. Ashqar ni meridai akidah Syekh Qutb. Kalau nanti kita boleh quote langsung lah orang kafir sekalipun berkata Abraham Lincoln, kau meredai akidah Abraham Lincoln, bukan. Misalnya orang kata dia quote Abraham Lincoln telah berkata, jangan, kalau kau quote Abraham Lincoln maksudnya kau akidah Abraham Lincoln. Tak. Mana yang tak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita ambil lah. Syekh Qutb berkata hikmahnya jelas dari mengutus salah satu manusia kepada manusia. Sebab seorang manusia biasa merasakan apa yang mereka rasakan, mengalami pengalaman mereka, mengetahui keluh kesah dan cita-cita mereka. Ialah nanti adun pun mesti nak pada orang kampung tu, tahu tak? Baru boleh menang. Ni tiba-tiba main nak terus masuk je kan. Orang kadang-kadang tak menang, susah nak menang, betul tak? Kecuali kalau orang gila parti lah. Yang orang kata kalau tak kayu pun boleh menang. Mengenal kecenderungan dan sifat-sifat mereka, tahu keperluan dan beban mereka. Kerana itu ia kasihan terhadap mereka yang lemah, memanfaatkan mereka yang kuat, membawa mereka berjalan selangkah demi selangkah. Ia mengerti dan menghargai motivasi dan penerimaan mereka, kerana pada akhirnya ia adalah salah satu daripada mereka. Ia membawa mereka ke jalan Allah dengan wahyu dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala atas berbagai kesulitan di jalan. Selain itu mereka mempunyai kemampuan memadai, kerana mereka adalah manusia yang membawa mereka meningkat sedikit demi sedikit. Mereka hidup bersama dengan akhlak, amal dan perintah yang menyampaikannya pada mereka. Allah telah mewajibkannya dan menuntutnya dari mereka. Peribadi Rasul menjadi terjemah hidup bagi akidah yang dibawa mereka. Ini kita nak tu, terjemahan hidup tu. Hidupnya, gerak-gerinya dan perbuatannya menjadi lembaran yang diperlihatkan pada mereka. Mereka menukilkannya sebaris demi sebaris. Itu dah ulama kita bawa, menukilkannya sebaris demi sebaris, bukannya daripada mimpi. Mewujudkannya makna demi makna, satu poin satu makna, satu poin satu poin. Mereka melihatnya di antara mereka menggugah hati untuk mengikutnya, kerana mereka bersama-sama manusia. Sebab itulah dakwah ni kerana bersikap manusia, bukan bersikap textbook. Dia duduk cerita kat orang kampung, dia cerita ulama-ulama jarah wa ta'dil telah mendhaifkan hadis ini kerana pada perawinya ada perawi yang tak siqah dan pada sanadnya muttarib. Ustaz ni kau ceramah ke tak ceramah ni ustaz? Kau cakap bahasa apa ni? Ataupun guna istilah fiqh-fiqh yang jargon yang tinggi-tinggi. Kita kata tak, maksudnya kau tak duduk dengan manusia, kau duduk dengan buku. Ya, kita baca kitab, ya betul. Tapi bila dah dengan manusia, kita kena terjemahkan bahasa kitab tu kepada bahasa manusia. Sebab itulah Ustaz Ali Hasan, orang ramai datang ke kelas dia.
Sebab apa? Dia terjemahkan apa dalam buku-buku yang mengaji tinggi-tinggi itu, dia terjemahkan dalam bahasa manusia yang manusia sedang faham. Betul orang suka dengan kuliah-kuliah dia. Ada setengah orang mantap ilmu dia, mengaji dalam tinggi apa, tapi bila bercakap orang melompong. Hui, berat, panas kepala kan. Lepas kelas tu rasa panas kepala. Maksudnya dia kena lowkan sikit. Mungkin dia pengalaman dia kurang lagi untuk mengajar untuk orang awam. Dan kalau mengajar dalam kelas talibul ilm tu cerita lain. Lepas tu kita kata kena hidup macam manusia hidup, cakap dengan bahasa manusia, baru manusia tu boleh terima. Wallahu a'lam. Jadi keempat, sulitnya melihat malaikat. Last sekali poin untuk terakhir malam ni. Keempat, sulitnya melihat malaikat. Ketika orang kafir mengusulkan untuk melihat malaikat dan agar Rasul yang diutus pada mereka juga adalah malaikat, namun mereka tidak mengetahui karakter malaikat. Mereka tidak tahu kesulitan yang akan mereka hadapi ketika nak tengok malaikat tu. Berhubungan dengan malaikat dan melihat mereka bukanlah hal yang mudah. Rasulullah SAW, walaupun beliau makhluk yang paling utama dan beliau mempunyai kekuatan jasmani rohani yang paling kuat. Nabi diberi kekuatan berapa orang lelaki? 40 orang lelaki? 30 kan? 40 ke 30? Saya 30 orang lelaki. Satu malam dia boleh bersama dengan semua isteri dia. Apa jadi? Ketika melihat Jibril dalam bentuk, beliau mempunyai kekuatan. Ketika melihat Jibril dalam bentuknya yang asli, beliau sangat ketakutan. Nabi SAW takut dan kembali ke rumahnya dengan hatinya bergetar. Sedangkan Nabi orang yang paling berani sekali dalam perangan. Dan beliau merasakan beratnya menerima wahyu. Oleh kerana itu Allah SWT berfirman membantah mereka, yauma yarawunal malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin. Pada hari mereka melihat malaikat, di hari itu tidak ada khabar gembira bagi orang yang berdosa. Maksudnya dah tengok malaikat barulah tahu. Sebab itulah kita tengok. Sebab tu apa sebab mereka masuk neraka, masuk kubur. Antara sebelum di soal tu kita dihimpit dulu. Sebab dahsyatnya nak jumpa soalan dengan malaikat. Bagaimana Nabi SAW sebelum dia berdialog dengan Jibril, dia dihimpit dulu. Ini kata Syekh Sangkiti. Dia kata kenapa sebelum Nabi berdialog dengan malaikat Jibril dalam Gua Hira tu, Nabi dihimpit dulu kan. Dipeluk kuat-kuat sampai hatta balagha minnal jahda, sampai aku rasa sesak nafas. Begitu juga dalam kubur, sebelum disoal malaikat, diberi himpitan, sehingga himpitan tu hampir berselisih kita punya tulang. Sebab nak menghadapi malaikat tu, nak menghadapi malaikat, nak tanya soalan, dahsyat nak jumpa malaikat. Ini kita sedap je, tak terus malaikat hantar malaikat, hantar ajar Quran dan hadis. So dia kata apa? Hal itu kerana orang kafir tidak melihat malaikat kecuali ketika mati atau turunnya azab. Sehingga kalau orang kafir bila nampak malaikat, apa dia kata? Tak nak mati. Apakah hadis Nabi SAW? Siapa yang nak berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia masuk syurga. Saya pernah baca hadis ni dulu. Siapa yang nak berjumpa dengan Allah Taala, dia akan masuk syurga. Aisyah kata, ya Rasulullah, siapa yang nak mati? Siapa di antara kita nak mati? Maksudnya siapa yang kita suka nak mati? Ada siapa suka mati? Orang yang pergi berjihad je yang sanggup. Tak ada siapa yang suka mati. Kita makan ubat, kita exercise, diet, apa semua macam-macam nak jaga kesihatan. Tapi Nabi kata, laisa kadzalika ya Aisyah, bukan macam tu ya Aisyah. Iaitu bila kematian nanti, orang yang beriman bila nak meninggal, dia akan nampak malaikat yang elok. Lalu dia kata, aku nak mati, aku nak jumpa Allah Ta'ala. Ada pun orang yang jahat, habis matinya datangnya malaikat yang teruk rupanya, akhirnya kata, aku tak nak jumpa. Itu maksudnya orang yang tak nak jumpa Allah SWT, dia tak masuk syurga. Lepas tu baru tahu, tengok malaikat yang dahsyat. Itu ketika nak mati baru dia nampak benda tersebut. Maka mengutus Rasul dari kalangan manusia adalah satu hal yang nescaya agar bisa berbicara dengan mereka, boleh berbicara dengan mereka dan memahami mereka. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulnya dari kalangan malaikat, nescaya tidak bisa melakukan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi hari ini kita bincang masalah, kesimpulannya
Malaikat itu di kalangan manusia, sifat dia sifat manusia, dia pergi pasar. Kalau Nabi, sifat dia Rasul, sifat dia sifat manusia, kena pergi pasar nak beli makan. Kenapalah ada setengah-setengah puak dia tok guru dia tak payah pergi pasar, makan cing ada je. Betapa dalam Masjid Nabawi setahun tak keluar-keluar dalam bilik. Tak nak sebutlah, kalau aku sebut ustaz cik sebut tu je kan. Tapi nak cerita pasal puak-puak dia apa ni. Setahun tak makan, tak minum, berzikir je. Nabi pun pergi pasar. Nabi pun tanya ada makanan tak hari ni. Nabi pun lapar. Nabi pun ikat perut. Ni Tok Syekh dia berzikir setahun tak makan. Nampak sangat satu cerita khurafat, cerita bohong nak menarik orang kepada sukakan guru-guru dia, menta'assub, mengagungkan guru pada bukan pada haknya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebelum kita bersurai, saya nak buat iklan sikit. InsyaAllah 30-31 Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas akan turun ke Masjid Al-Qurtubi segambut program anjuran bersama Ihsan Taklim dan Busyra dan juga ilmu salaf. Jadi siapa yang boleh, siapa nak mendaftar boleh buka lah Eventbrite tu, Ustaz Yazid KL Tour tu, boleh daftar di situ dan boleh dapatkan tiket kat situ. Daftar dan dapatkan tiket, nanti bawa pada hari tersebutlah 30-31 hari Sabtu mula pukul 5 petang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.